akan bawakan satu wawancara. Kita berada di penghujung rampai pagi pada pagi ini, iaitu mengenai dengan generasi berilmu, berakhlak, memacu pembangunan umat dalam konteks hijrah. Baik, Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber kita yang mana akan menyentuh mengenai sedikit sebanyak belia kita ni. Belialah masa depan negara. Jadi perlu kita sebagai belia untuk mengetahui akan tajuk ini dan juga apa sebenarnya, mengapa tema untuk tahun ini, sambutan awal tahun baru hijrah, menggunakan tema tersebut. Baik, bersama kita Alhamdulillah dengan kita hari ini di ramai pagi Yang Mulia Dr. Haji Adnan Haji Basar, Rais Kupu SP di pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kami kabar baik, sihat, kabar baik. Jadi Dr. Haji itu Dr. Haji Adnan Haji Basar, iaitu Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Dr. Haji boleh kongsikan bagaimana kita mentafsirkan maksud tema generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat ini, merupakan tema bagi sambutan awal tahun hijrah. Terima kasih saudara saya dan juga adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama syukur terima kasih kepada saudara saya, dan saya ingin memulakan perbincangan ini dengan merujuk dulu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 19 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Yang maksudnya kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kata Allah akan kami bukakan pintu-pintu rezeki kepada mereka daripada langit dan juga bumi. Ini barangkali yang mungkin ada menjadi rujukan utama dalam tadi berbincang dalam tajuk hari ini. Kemudian ada lagi satu hadis yang selalu diajarkan oleh Habibi Rasulullah SAW yang berbunyi, dan diajarkan untuk kita selalu membaca doa ini setiap pagi katanya. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, berikanlah aku rezeki, ilmu yang baik. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali dapat dijadikan senaran dalam tema kita hari ini. Dan dalam mengupas menafsirkan tema yang bertajuk generasi berilmu, beramal dan juga berakhlak memacu pembangunan ummah. Dan dirujuk juga kepada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah yang hidup semasa kurunku, kata Rasulullah. 100 tahun selepas perutusan Rasulullah itu umat terbaik, dan 200 tahun kemudiannya dan 300 tahun yang berikutnya, artinya 3 kurun. Qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Adalah umat terbaik ni yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita ni boleh memacu umat kita ini ataupun negara kita, negara Darussalam, menjadi umat mengikut apa yang berlaku dalam umat semasa zaman Rasulullah SAW. Kita dirujuk dulu kepada generasi pertama yang memeluk agama Islam. Kalau kita lihat dalam sirah disebutnya as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang mula-mula memasuk Islaman ini semasa di Madinah sebelum hijrah lagi ni. Kemudian ada namanya itu banyak daripada ada generasi bermacam-macam ni. Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Kemudian daripada generasi muda, mungkin generasi yang tadi disebutkan sebagai generasi masa itu, mungkin generasi Z barangkali itu, Sayyidina Ali. Kemudian Zaid bin Harithah pun dia generasi muda juga. Kemudian perempuan pun generasi yang ikut membela agama Islam ini dan ataupun pembangunan umat ini, iaitu Ummu Aiman.
Kemudian tidak dilupakan juga generasi pemimpin ni, orang kanan ni, macam mungkin generasi masa tu sudah generasi X sudah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain yang dinamakan sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, kemudian diikuti dengan Aminul Ummah, mungkin 100 orang barangkali. Mereka ini berjaya didik oleh Rasulullah SAW dengan ilmu yang benar. Nanti masuk pada ilmu. Berilmu tu ilmunya terus menerus diterima daripada Rasulullah SAW, daripada Al-Quran dan juga hadis. Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan oleh Rasulullah dalam bentuk fizikal, teknikalnya ataupun perbuatannya. Diikuti oleh para sahabat. Ilmunya ada, diamalkannya. Indah ada satu ayat Quran pun. Dan saudara saya dan para penonton sekalian, yang diterima oleh umat Islam ketika itu kecuali mereka itu hafal dan mengamalkannya. Ini yang ilmu beramalan, berilmu. Kemudian dia cukup dengan itu tu, dan diorang akan menerima pelajaran lain sehingga dihafalnya dan diamalkan dulu baru menerima pelajaran lain. Kemudian lepas tu diharumkan lagi dengan akhlak yang mulia. Akhlaknya orang-orang tawaduknya ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, daripada cara pakaian Rasulullah, makanannya, caranya bercakap, kemudian caranya dan Rasulullah tu akhlaknya sangat baik, sabar, kemudian amanah, dan dia pernah marah, jarang marah, bukan selalu ceria. Sama-sama orang Islam berkasih sayang, anak-anak dikasihinya, orang tua dihormatinya. Kemudian semua non-Muslim pun tetap ia berhikmah. Tidak pernah ia marah kalau sekiranya orang-orang non-Muslim itu tidak menerima agamanya. Itu di antara barangkali dapat kita ni ambil iktibar bahawa generasi pertama itu adalah generasi terbaik yang boleh kita ni ambil contoh teladan dalam tema kita ni, iaitu generasi berilmu, beramal dan berakhlak, memacu pembangunan umat. Dan pembangunan umat pun barangkali dapat kita ni definisikan sebagai umat yang maju di Madinah. Madinah apabila selepas hijrah, kan bercakap pasal hijrah. Apabila sudah berhijrah, Madinah yang sebelum ini menjadi tempat yang persengketaan, tempat permusuhan di antara orang Arab dengan bersama Aus dan Khazraj, kemudian dengan orang-orang Yahudi ataupun non-Muslim. Akhirnya apabila datang hijrah, ia menjadi sebuah komuniti ataupun bangsa, masyarakat, malah daulah yang sangat maju, yang sangat unggul. Nanti kan kita dibicarakan. Dan nanti barangkali saya ingin mengajak para hadirin dan juga penonton sekalian untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjunjung kasih titah kepada yang Maha Mulia semasa hijrah yang menyentuh mengenai dengan hijrah itu intipatinya adalah menjurus kepada akhlak yang mulia. Jadi tidak ada satu pembangunan manusia itu dilihat terbaik kecuali umatnya ataupun masyarakat itu mempunyai akhlak dan juga adab yang mulia. Dan itu ada di negara kita ini. Di negara Banda Darussalam itu dengan Bapa melaksanakan tadi Melayu Islam Raja. Itu di antara kekuatan tani. Ya, alhamdulillah, itu dia antara tafsiran maksud tema generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat. Jadi Dr. mungkin boleh dikongsikan bersama apakah konteks sejarah hijrah yang boleh dikaitkan dengan tema sambutan ini? Ya, sekarang tadi hari kedua tahun hijrah 1442 ya. Hari ini Jumaat malam seperti menyambut hari 2000 bulan. Dan hijrah itu pun berlaku sempena perjalanan Rasulullah SAW. Kita ini melihat pembangunan negara kita ini sekarang ini, dan menjadi dasar kepada kerajaan. Dan semalam pun kita ini melihat ada forum semalam, forum khas mengenai hijrah juga dengan yang berkaitan dengan bahasa syariah. Dan intipatinya itulah di antara pembangunan yang diusahakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita ini melihat latar belakang masyarakat Islam sebelum hijrah dan selepas hijrah nanti. Jadi sebelum hijrah itu sudah ada dua kumpulan. Satu namanya Muhajirin, dan yang ini marahnya adalah As-Sabiqunul Awwalun ataupun Aminul Ummah, penduduk Islam yang berada di Mekah yang masa itu menerima kecaman, hambatan, kemudian siksaan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian ada satu lagi komuniti yang mendukung Islam, iaitu penduduk Madinah yang nanti akan disebut sebagai Al-Ansar. Jadi Al-Ansar ini kalau tadi rujuk sebelum hijrah yang berlaku pada tahun ke-14 Rasulullah diutus menjadi Rasul, sudah ada dua kali perjumpaan yang akan diantara Rasulullah dengan penduduk Madinah, iaitu
pada perjanjian Aqabah pertama. Jadi orang Islam sudah mungkin belum ramai masa itu tu, mungkin berapa belasan orang yang ikut berjumpa dengan Rasul, berjanji tak setia untuk menjalankan syariat Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, kemudian tidak lagi bermusuh-musuhan sesamanya, sama orang Islam yang mula-mula Islam, masuk Islam di Madinah. Datang berjumpa dengan Rasulullah SAW pada tahun ke-12 biasa. Kemudian apabila sudah adanya perjanjian di antara Muslim yang akan mendukung masyarakat yang bertamadun ataupun bersemangat yang majuan ini, lalu ada satu perkara yang penting juga. Guru-guru dan kita di negara Brunei Darussalam memerlukan kepada guru-guru yang berdedikasi, dedikasi dalam membangun ummah, membangun generasi, kemudian belia, remaja dan anak-anak. Ini guru. Dan ini berlaku semasa hijrah. Sebelum hijrah, Rasulullah sudah mengirimkan namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Abi Maktum. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang dikirimkan bersama orang-orang Islam daripada Madinah untuk mengajarkan Islam di Madinah. Sebelum hijrah, artinya 2 tahun sebelum hijrah. Mus'ab bin Umair seorang yang berilmu, berakhlak, beramal, tulus, ikhlas. Ikhlas kepada Rasulullah, ikhlas kepada agama. Kemudian tujuannya adalah redha Allah. Tujuannya untuk mengukuhkan Islam ataupun masyarakat Islam nanti di Madinah. Apa yang berlaku Tuhan? Apabila Mus'ab bin Umair berada di Madinah, beliau mengajarkan Islam dengan sepenuh hatinya, dengan tekun. Siang malam mengajar Al-Quran, mengajarkan ibadat, mengajarkan akhlak, akidah dan sebagainya. Sehingga umat yang mula-mula Islam itu bertambah Islam, banyak. Sehingga dikatakan indah ada rumah di Madinah ataupun Yathrib ketika itu sebelum hijrah yang indah bercakap mengenai dengan Islam. Islam sudah menjadi orang satu perbualan yang sangat hebat dan orang terjadi orang iski bandar kan dia macam mana Rasulullah yang kami cintai dan sudah mengadu Islam ni. Berkat siapa ni? Mus'ab bin Umair, guru yang mengajar, yang punya ilmu, berakhlak mulia dan dapat beramal dengan ilmunya. Dia dibantu Abdullah bin Ibnu Maktum. Kemudian, ini umat di generasi ataupun yang berikutnya itu berjumpa lagi pada Bai'atul Aqabah kedua. Berjumpa Bai'atul Aqabah kedua pada tahun ke-13 selepas Bai'atah, dan ini sangat menarik nih. Dan ini mudah-mudahan Allah memberikan kita ni, masyarakat kita ni, generasi kita ni mengikut yang Ansar yang datang lebih kurang 70 orang. Berjumpa dengan Rasulullah, berbaiat Tuhan, berjabat tangan, berjanji tak setia, saya hidup semati dengan Rasulullah. Di antaranya kami akan mempertahankan agama Islam, mempertahankan Rasulullah SAW dalam masa kami senang dan juga masa kami malas. Allahu Akbar. Ini kita ni mahu ni Tuan. Generasi kita tu masanya rajin berbuat kebajikan kepada masyarakat. Kemudian masa malas pun berbuat kebajikan juga. Ini dalam nasnya macam itu. Masa ya senang dan juga masa ya malas. Tetap ya berjihad mempertahankan Islam. Kemudian berinfak itu memberikan kebajikan. Masa ya kaya sama juga semasa miskin. Tetap orang kaya dan orang miskin berjanji untuk mempertahankan agama Islam, mempertahankan pembangunan masyarakat. Ini perkara yang sangat penting ni. Dan mereka berjanji juga dengan Rasulullah untuk mempertahankan agama, mempertahankan kalimat Allah. Tidak peduli sama ada orang itu dibenci ataupun disukai orang lain. Tidak peduli apa tumahan orang. Ini semangat hijrah yang perlu adalah masyarakat dan juga umat Islam. Jangan takut kalau kita ini kan membela agama Allah di bawah oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka itu juga berjanji dengan Rasulullah akan mempertahankan Rasulullah dan juga agama Islam, sebagaimana mempertahankan istri dan anak-anaknya. Ini satu barangkali nilai yang sangat-sangat baik, di mana kita ini masyarakat Brunei, generasi kita ini baik generasi tua, belia, remaja dan anak-anak itu kita dididik diri kita sendiri untuk sama-sama ini kerana Allah dan mempertahankan negara ini, Melayu Islam Raja, kedaulatan kebadulan yang maha mulia sampai hijrah ini, keluarga kita ini, masyarakat kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita mempertahankan diri kita sendiri. Atau di antara yang yang dapat. Dan yang menarik lagi satu adalah generasi as-sabiqun awalin ini. Apabila sudah selepas Bai'atul Aqabah kedua berlaku, 2 bulan selepas satu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mulai berhijrah secara sembunyi. Apa yang berlaku ni tuan-tuan? Para penonton, mudah-mudahan kita ni dapat orang memberikan motivasi kita ni. Orang-orang Islam
ataupun yang berada di Mekah, apabila sudah disuruh oleh Rasulullah SAW berhijrah ke tempat negara yang aman, mereka semua berhijrah. Kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama, tinggalkan harta. Harta demi umat, demi agama. Harta tinggalkan, rumah lawa ditinggalkan, kemudian segala ternakan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, segala itu dibawa badannya saja, mana yang mampu dibawa atau dibawa. Berhijrah demi Allah, demi demi agama. Ini barangkali generasi ni. Dan kalau tadi lihat di sana tu generasinya tu mungkin generasi ada baby boomer yang tadi ya, generasi yang sudah mungkin 60 tahun ke atas, kemudian generasi X barangkali yang sebutkan dalam yang selalu dibicarakan dalam akademik, atau tadi mudahkan saja generasi tua, generasi belia, generasi remaja dan kanak-kanak ikut bekerja sama. Semua ini bekerja sama untuk sama-sama mempertahankan Islam. Kemudian selepas itu berlakulah perhijrah Rasulullah dengan strateginya. Dan ini kita perlu kepada pemimpin-pemimpin yang mempunyai wawasan strategi yang pintar, telus, sabar dan juga semangat juangnya. Ini dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Kemudian kita perlu kepada belia remaja yang mempunyai semangat kental, berani dan juga telus untuk mempertahankan agama, dan ini ada pada Sayyidina Ali yang orang sanggup mempertahankan Rasulullah untuk tidur di tempat Rasulullah semasa hijrah. Dan tidak lupa juga generasi perempuan. Perempuan punya peranan yang besar dalam pembangunan negara. Ini banyak yang tadi disebut tadi, Sayyidina Khadijah, kemudian Ummu Aiman dan juga Asma bin Abu Bakar yang bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, untuk menyediakan makanan semasa perjalanan Rasulullah SAW. Dalam pembangunan negara kita ini perlu juga kepada belia-belia yang punya pemikiran yang rasional, pintar, berani dan juga mempunyai semangat juang yang tinggi. Sebagaimana dimiliki oleh Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, yang menjadi mata-mata untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Dan juga tadi perlu juga kepada peladang, petani, sebagaimana Amir bin Fuhairah, pengembala kambing yang dikusir dalam hijrah, dan juga barangkali peniaga seperti Az-Zubair yang membantu Rasulullah dalam perdagangannya untuk menyediakan pakaian semasa perjalanan Rasulullah sebelum sampai ke Madinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan membangun bangsa kita ini, masyarakat kita ini dengan belia-belia ataupun generasi yang punya semangat hijrah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Sebetulnya banyak lagi sebenarnya yang dapat Dr. Haji Adnan Haji Basar dapat kongsikan ya kepada audiens, namun kita mohon maaf kerana masa tidak dapat memberikan kita untuk menjelaskan lagi mengenainya. Dan alhamdulillah sebetulnya di mana pengongsian daripada narasumber kita pada hari ini bukan sahaja menyentuh mengenai sejarah, namun sebenarnya ada hubung kait dengan apa yang ada di masa kini. Betul. Jadi itulah sebenarnya antara pengongsian yang dapat kita lihat bersama antara pengisian yang berilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut dan juga berakhlak, membuatkan kita tertarik dengan pengongsian daripada narasumber kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Dr. Haji Adnan Haji Basar, Rais Kupu SB di mana untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.